Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 15 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan strategi pelan pemulihan negara yang merangkumi 4 fasa hari ini. Pelan itu katanya melibatkan peralihan fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berperingkat bersandarkan kepada data-data seperti penularan COVID-19 dalam komuniti, kadar penggunaan katil di wad ICU dan peratusan populasi yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Dengan kadar vaksinasi yang semakin meningkat dan tindakan kesihatan awam yang masih diteruskan, saya percaya jumlah kes harian COVID-19 akan terus mencatatkan penurunan. Dalaman negara-negara lain yang telah meningkatkan kadar vaksinasi di negara masing-masing juga telah menunjukkan penurunan kes-kes harian baru yang ketara. Dan ini pastinya akan memudahkan kita untuk melaksanakan pelan pemulihan negara yang komprehensif. Persidangan Parlimen boleh dibuka semula dalam fasa ketiga, iaitu sekitar bulan September atau Oktober dengan mengikut pematuhan prosedur persisten SOP yang ketat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sistem demokrasi berparlimen boleh berfungsi semula pada masa yang sesuai setelah kes-kes COVID-19 terkawal dan mencapai imuniti berkelompok. Dan ini adalah pendirian saya dari awal bahawa sistem demokrasi berparlimen boleh berfungsi semula pada masa yang sesuai, iaitu setelah kes-kes COVID-19 terkawal dan kita hampir mencapai imuniti berkelompok. Saya akan terus mendukung prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jangan ada pihak-pihak yang sengaja menimbulkan keresahan dan kecelaruan dalam kalangan rakyat sehingga mengganggu tugas utama kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Tambahnya, bagi sektor ekonomi, kerajaan akan membuka secara berperingkat termasuk aktiviti sosial dalam fasa kedua. Semasa fasa kedua nanti, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sekarang ini maksimumnya 60%. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Senarai positif daripada fasa 1 akan juga diperluaskan semasa fasa 2 dengan menambahkan beberapa sektor-sektor lagi. Seterusnya, pemberian vaksin COVID-19 mungkin boleh diperluas kepada golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun selepas ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kajian mengenainya sedang dilakukan. Dan kita akan terus mengutamakan golongan rentan COVID-19 yang lain seperti mereka yang mempunyai comorbidity dan seterusnya mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Terkini, kerajaan sedang mengkaji pemberian vaksin pada anak-anak kita yang berusia 12 sehingga 17 tahun. Beliau berkata demikian ketika mengumumkan pelan pemulihan negara yang disiarkan secara maya hari ini. Menurut Perdana Menteri, pelan pemulihan negara yang merangkumi 4 fasa secara berperingkat itu adalah satu panduan yang dirangka secara berhari-hari bersandarkan kepada data dan sains. Ini bagi membolehkan rakyat untuk kembali kepada kehidupan harian biasa selepas lebih setahun hidup dalam pandemik COVID-19. Selain itu, katanya peningkatan bekalan vaksin sebanyak 16 juta dos pada hujung bulan Julai ini serta peningkatan kadar pemberian vaksin harian membuatkan kerajaan lebih yakin untuk menjayakan pelan pemulihan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah berkenan menganjurkan sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara jam 2.30 petang esok. Perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan hari ini.
Jelasnya, beberapa pakar daripada agensi-agensi kerajaan turut dijadualkan memberi sembah taklimat mengenai hal-hal berkaitan kesihatan, keselamatan, politik dan ekonomi negara di perbincangan khas Raja-Raja Melayu esok. Dato' Indra Ahmad Fadil berkata, baginda telah berkenan menerima menghadap semua pandangan dari 18 pemimpin parti politik secara bersemuka dan maya di Istana Negara bermula pada 9 Jun hingga petang tadi. Suri Paduka Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 Tun Arifin Zakaria hari ini. Tambah Dato' Indra Ahmad Fadil, sesi menghadap para pemimpin parti politik itu merupakan inisiatif serta keprihatinan tinggi baginda dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19 serta pelaksanaannya semasa tempoh darurat. Kes baharu COVID-19 hari ini kembali melebihi 5,000 kes dengan merekodkan sebanyak 5,419 kes berbanding semalam 4,949. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 667,876 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 1,996 kes, diikuti Sarawak 718 kes dan Kuala Lumpur 650. Menerusi carta yang dikongsikan menunjukkan semua negeri mencatatkan pertambahan kes hari ini, manakala dua negeri hanya mencatatkan kes satu digit iaitu Putrajaya dengan 5 kes serta Perlis 1 kes. Polis akan menyiasat rakaman video yang tular di media sosial berhubung pegawai penguatkuasa tempatan PBT berebut telefon dengan seorang penjaja kecil di sebelah sebuah bank Pasir Mas Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Pasir Mas SCP Muhammad Nasaruddin Muhammad Nasir berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan selepas anggota itu hadir ke Balai Polis untuk membuat laporan berhubung kes berkenaan. Jelasnya, berdasarkan laporan pegawai PBT itu, pengadu bersama 7 lagi anggota sedang membuat operasi penguatkuasaan di kawasan sebuah bank terhadap penjanja tanpa lesen yang menghalang tempat awam. Muhammad Nasruddin berkata semasa operasi dijalankan, seorang lelaki yang merupakan penjaja nasi bungkus telah membuat rakaman melalui telefonnya. Bagaimanapun, pegawai PBT itu telah menghalang lelaki tersebut daripada terus membuat rakaman sebelum berlakunya pergelutan antara mereka. Kemudian lelaki berkenaan telah mengeluarkan kata-kata kesat selain menghalang anggota PBT menjalankan tugas. Penjaja itu dipercayai tidak memberikan kerjasama apabila anggota penguatkuasa memintanya menyerahkan kad pengenalan untuk mengeluarkan kompaun selepas berniaga di ruang petak tempat letak kereta. Malah hasil pemeriksaan turut mendapati alat pengimbas suhu di gerainya didapati rosak. 4 das tembakan terpaksa dilepaskan ke arah sebuah kereta yang dinaiki seorang lelaki yang melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Jalan Batu Uban 2 Georgetown hari ini. Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Sofian Santong berkata suspek telah melanggar mati seorang warga emas berusia 61 tahun ketika melarikan diri. Katanya suspek pemutar rumput berusia 46 tahun memandu kereta jenis Myvi dilihat dalam keadaan mencurigakan ketika melalui lampu isyarat antara Jalan Piramli dan Jalan Perak. Kemudian 2 anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut yang menaiki kereta peronda polis telah menahan suspek namun terus bertindak agresif dan melarikan diri. Sofian berkata ketika melalui Jalan Perak berhampiran pasar pagi, kereta suspek telah melanggar warga emas yang sedang melintas jalan menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Tindakan suspek enggan berhenti itu telah memaksa anggota polis melepaskan 3 das tembakan ke arah tayar kanan dan 1 lagi arah hadapan kereta. Suspek kemudiannya berjaya ditangkap di lokasi kejadian dan tidak mengalami kecederaan dan hasil pemeriksaan pada badan suspek menemui 3 paket jenis dadah heroin dengan anggaran berat 13 gram. Hasil siasatan mendapati suspek berasal dari Kampung Melayu, Air Hitam, mempunyai 16 rekod jenayah dan dadah. Manakala kenderaan yang digunakan didaftarkan atas nama sebuah syarikat kereta sewa beralamat Jalan Sungai Tiram, Bayan Lepas. Sofian berkata pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan, 186 Kanun Kesesaan dan Seksyen 39 Akta Senjata 1960.
Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.